So malam ni kita akan bercerita tentang komposisi parti dahulu, komposisi kabinet dahulu. Sebelum kita bercerita tentang kenapa nak kena ambil kabinet ataupun kluster mahkamah. Macam satu persoalan yang agak masalah juga kan. Kita cerita tentang kluster mahkamah. Kenapa nak kena ambil kluster mahkamah ni? Patutnya tak payahlah kita ambil kluster mahkamah. Kita kekal je lah dengan prinsip kita, iaitu untuk menolak penyamun-penyamun dan penyangat-penyangat ni. Kenapa nak kita kena ambil? Masalah. Cerita macam-macam sekarang ni, terutama geng-geng walaun macai ni lah tuan-tuan. Mereka lah yang beria nak ambil nak marah kita, tapi sebelum ni dia orang lah yang ambil kluster-kluster mahkamah ni, nak bentuk kerajaan dengan dia orang kan. Pelik kan? Sebelum ni bagi dia orang tak ada masalah, yang sekarang ni kita ambil ada masalah pula. Okey, kenapa? Apa cerita sebenar? Ramai juga tanya benda ni. Okey, sebelum tu kita cerita tentang komposisi kerajaan. Boleh potong part ini Now, saya dengan rajinnya membuat PowerPoint presentation. Jadi tonton semua boleh gunakan PowerPoint presentation ini. Okay. So, apa masalahnya? Apa isu dia? Okay. Now, masalah yang dihadapi oleh Perdana Menteri kita, pertama, tidak ada majoriti. Hanya ada 82 kerusi. Okay. Tidak ada majoriti. So, hanya ada 82 kerusi. Kedua, membentuk majoriti ni nak buat dengan parti khianat ke atau parti yang ada kluster mahkamah? Itu persoalan. Kemudian yang ketiga, yang tambahan Parti Sarawak, Parti Sabah dan lain-lain. So sekarang ini disebabkan tidak ada kerusi, tidak ada yang ada majoriti kepada kerusi, maka daripada situ terpaksa nak gabung dengan parti yang khianat ataupun parti yang kluster mahkamah. Nah, kalau dibagi pilihan, kedua-duanya tak nak. Ini kalau kita nak bagi pilihan lah. Kedua-duanya kita tak nak. Parti kluster mahkamah pun tak nak. Parti khianat pun kita tak nak. Kalau dibagi pilihan. Dan kalau mereka dibagi pilihan pun mereka pun tak nak. Dengan Pakatan Harapan. Itu yang kita kena faham. Mereka pun tak nak. Tetapi disebabkan kita dah berada dalam keadaan stalemate. Stalemate ni tuan-tuan, dua-dua dah tak boleh jalan ke mana. Dia ke kiri pun tak boleh ke kanan. Kalau dalam chess dia panggil stalemate lah. So sekarang ni dia umpama, saya kata tadi, saya tulis dalam Facebook saya, umpama kita ada square peg with a round hole. Kita ada kayu yang segi empat, tapi kita ada lubang yang bulat. Kod mana pun kita nak pusing kayu itu, kita tak akan dapat penuhi lubang tersebut. So kita kena maximiskan apa yang kita ada dalam untuk membentuk kerajaan. Kita nak move forward sekarang ini bagi nak menyelesaikan masalah rakyat, terutama mata wang tinggi, harga barang mahal dan sebagainya. Okey. Now, ini masalah. Tidak ada majoriti, kena bentuk kerajaan dengan parti khianat dan juga dengan tambahan Parti Sarawak dan Sabah dan lain-lain. Dan kalau kita di Sarawak umpamanya, saya nak kena bersaing pula dengan GPS lepas ini. So, bagaimana? Okey. So, kita penyelesaian yang ditawarkan oleh YDPA. Dia ada 4 penyelesaian di mana 3 ni adalah yang terbaik. Penyelesaian pertama, Kerajaan Perpaduan versi 1. Apa itu Kerajaan Perpaduan versi 1? Yang pertama ini adalah PH 82 campur dengan PN 73 akan membentuk satu kerajaan yang sangat kukuh, iaitu Kerajaan 115, di mana Kerajaan Perpaduan ini akan menyaksikan satu kombinasi yang sangat besar, iaitu 155 kerusi. Okey? Yang ini tawaran yang pertama yang di-Pertuan Agong bagi ini. Ini tawaran yang pertama. Dia jumpa Pakatan Harapan yang jumpa dengan Perikatan Nasional. Kenapa? Sebab dua komponen parti ni yang paling besar. Kenapa tak jumpa Perikatan Nasional dulu Is? Kenapa jumpa dengan Pakatan Harapan? Sebab Pakatan Harapan lebih besar daripada Perikatan Nasional. Tak tahulah kalau tuan-tuan faham ke tak faham, 73 tu lagi kecil daripada 82. Tak tahulah kalau korang rasa 73 tu lagi besar kan. Tetapi apa yang berlaku adalah Kerajaan Perikatan Nasional ini, dia tolak. Dia tak nak terima. Dia kata tak nak. Terima kasih. We do not want. Kami nak bentuk kerajaan sendiri. Okay? Kalau yang di-Pertuan Agong kata, kalau kamu tak nak, sebab dia kata dia yakin dia ada majoriti, dia kata. Dia yakin ada majoriti. So, kalau kamu tak nak, maka yang di-Pertuan Agong pergi kepada perkara yang kedua. Kerajaan Perpaduan yang kedua ialah dengan memanggil parti komponen yang kedua terbesar, iaitu Barisan Nasional. Maka Pakatan Harapan, kalau kita campur Barisan Nasional 30, dia akan dapat 112 majoriti. So dalam keadaan ini cukup untuk nak membentuk kerajaan pada waktu itu, pada waktu sekarang ini, nak bentuk kerajaan. Isu dia apa dia tuan-tuan? Okey, isu dia apa? Isu dia ada yang mengatakan tak ada Is. Kerajaan Barisan Nasional tak ada 30 Is.
Sebenarnya kerajaan berencana tak cukup. Kalau kurang satu, kurang dua, Pakatan Harapan tak boleh bentuk kerajaan, dia kata. Kurang satu, kurang dua, Pakatan Harapan tak boleh bentuk kerajaan. Jangan Anwar Ibrahim nak menipu. Sebenarnya kerajaan agung yang disebut kerajaan yang di-Pertuan Agong itu sebenarnya tipu. Tidak ada majoriti pun. Sebenarnya kamilah Perikatan Nasional yang ada majoriti. Okey, kita tengok. Nah, disebabkan oleh ini, maka Yang di-Pertuan Agong pada hari yang sama, petang dia, memanggil, mewujudkan Kerajaan Perpaduan versi 3. Apa versi 3, tuan-tuan? Pakatan Harapan campur Barisan Nasional 20 kerana 10 dikatakan menyokong Perikatan Nasional. Kemudian GPS 12. Kenapa 12? Kerana ada 10 di dalam GPS yang dikatakan menyokong Perikatan Nasional. Sedangkan yang balance 22 lagi 23, sebenarnya bukan 12, 13. Tidak menyokong Perikatan Nasional kerana mereka bukan Melayu. Ini komponen yang bukan Melayu pada masa itu tidak menyokong Perikatan Nasional kerana ada PAS, sedangkan komponen Melayu sebanyak 10 orang menyokong Perikatan Nasional pada waktu itu. So, kalau kita gabungkan dengan 12 dia tidak menyokong, maka kita akan ada 114. Ini adalah yang awal-awal tu, masa GPS nak announce bahawa dia nak bergabung dengan Perikatan Nasional. Isu dia kemudian, yang ni pun okey. Kalau BN 20 sahaja, GPS 12 sahaja, still okey, boleh membentuk kerajaan. Tetapi yang berlaku selepas itu, setelah Yang di-Pertuan Agong jumpa, setelah Fadilah Yusof berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, maka akhirnya GPS bersetuju membentuk 22 minimum, ini minimum BN 20, PH 82 membentuk 124. Ini minimum. Selepas itu BN pun ada yang mengatakan, kemudian ada yang masuk sebab MCA MIC kata tak bagi kata putus. Akhirnya nak, tak kisahlah. Nak ke tak nak, apa yang berlaku adalah kerajaan telah dibentuk kerana ada 124 minima. So either way, 112, 114, 124 masing-masing telah membentuk majoriti. Perikatan Nasional tak boleh nak kata apa, tuan-tuan. So bersama, tidak bersama, nak ke tak nak, Perikatan Nasional sudah menolak kerajaan perpaduan yang ditawarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Suka atau tidak? Perikatan Nasional telah pun menolak. Yang ni kita kena faham. Tapi dia kata dia ada majority is. Now, kat mana majority dia? Dia ada majority hari itu dan dia tak persembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kalau dia persembahkan, dia nak kata apa? Dia nak kata Yang di-Pertuan Agong tu tipu. Okey. So akhirnya, setelah commotion itu berlaku, tak boleh nak kata apa, maka Anwar Ibrahim telah membentuk kabinet beliau, di mana kita menyaksikan daripada sini 8 orang menteri daripada PKR, 2 daripada Amanah, 6 daripada UMNO, 1 daripada APCO, 5 daripada GPS, 1 daripada GRS, 4 daripada DAP dan 1 yang tiada parti. Now, ada lagi. Tak habis lagi ni. Komposisi kabinet ni dikatakan bermasalah. Muhyiddin Yassin hari ini mengemukakan satu pendapat. Dia kata, tak ada is. Ini satu masalah ni, dia kata. Dia tak cakap is lah. Dia kata, ini adalah kabinet yang lemah, yang tak boleh pakai dan sebagainya. Itu dia kena cakap lah. Dia pembangkang. Sekarang ni mungkin jadi ketua pembangkang kan. Jadi dia kena cakap lah. Okey, now kita tengok. Dia kata, adalah yang mempersoalkan. Kenapa DAP dapat sikit? Padahal DAP ni dapat kursi banyak. Kenapa dapat sikit je? UMNO pula dapat lebih banyak. DAP menang 40 kerusi, dapat 4. UMNO menang 30, tak sampai 30 pun, 20 lebih, dapat 6. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Apa macam? Baik. Now, kita lihat komposisi berdasarkan kepada, kalau kita tengok sini, 8, 6 daripada UMNO, ini pecahan lagi 6 daripada UMNO, 4 DAP, 3 PBB, 1 UPCO, 1 daripada PDP, Dr. Tiong Menteri Pelancongan tu, 2 daripada Amanah, 1 daripada PRS, Parti Rakyat Sarawak, dan juga 1 daripada GRS, serta 1 yang last kali ni Menteri Agama ni yang bukan daripada mana-mana parti. Okey. Now, kalau kita tengok pecahan komposisi kabinet ini, bermasalah tak bermasalah? Kita tengok. Dan kenapa saya rasa strategi ni sebenarnya bagus? Alright, kita tengok PKR. Minta maaf kalau yang kecil sangat tulisan ni, saya cuba besarkan lah. Saya cuba besarkan sikit. Okey, nampak tak?
Ni kita nak bagi pelajaran ni tuan-tuan supaya apa orang kata walaon ni boleh belajar. Saya suka orang-orang yang tengok live saya ni, dia orang apa orang kata belajar sesuatu daripada live saya. Yang tu saya suka. Kita tak nak jadi pendengar-pendengar yang bodoh bangang orang kata. Biar itu walaon. Okey, kita tengok komposisi dia. Nah, kalau kita tengok PKR, kalau tengok dalam Pakatan Harapan, PKR memenangi 31 kerusi, iaitu 37%, berbanding DAP 40 kerusi, iaitu 48% di dalam Pakatan Harapan. Amanah 9.76%, APCO 2.44% dan Muda 1.2%. So daripada sini jelas DAP ini lebih banyak daripada segi komposisi peratusan kerusi. Namun itu daripada kementerian, bila dibagi kerusi menteri, kalau kita tengok PKR 28%, 28.57%, DAP hanya 14%. Kan? Amanah 7%, APCO 3.57%, UMNO 21%, tuan-tuan. Nombor 2 paling tinggi. PBB 10%. Walaupun nombor 3, PKR nombor 1, UMNO nombor 2, DAP nombor 3, PBB nombor 4, 10%. Kemudian diikuti oleh parti-parti yang lain. Now, kenapa? Now, kalau kita tengok komposisi ini, kita tengok komposisi sebelah ini, yang komposisi DAP dan non-DAP. Hanya 14% adalah DAP dan 86% bukan DAP. Nah, kalau kita tengok lagi, daripada jumlah ini, 28 orang menteri, Islam 71%, bukan Islam 29%, lelaki 23 orang, wanita 5 orang, Sarawak 5 orang, Sabah 2 orang. Nah, kalau kita tengok daripada sini, Islam 71% dan juga bukan Islam 29%. Now,